وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, pendakwah dan seterusnya, tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang pada tengah hari ini mengizinkan kita untuk berada di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita dapat ilmu yang boleh kita gunakan dalam hidup kita supaya membantu kita menjadi orang-orang yang bertakwa, paling kurangnya menjadi orang-orang yang soleh, yang dapat meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Ta'ala dan dapat mengerjakan segala yang disuruh olehnya. Baik tuan-tuan, muka surat berapa? Kita nak baca hadis yang berapa? Muka surat 20. Bab yang ke-7. Baik, bab yang ke-7. Dari Zirrun bin Khubaysh, itu ya? Dari Zirrun bin Khubaysh katanya, Ataitu Safwan bin Asali radhiyallahu anhu as'aluhu 'anil mas'i 'alal muhaqqiqina faqala ma jaa'a bika ya Zirrun faqultu ibtigha'a al-'ilmi faqala innal malaikata tad'u ajnahataha li talibil 'ilmi radiyan bima yaqulluhu faqultu innahu qad jakka fi sadril mashu ala al-khufini ba'da al-gha'it wal dawli wa kuntam ra'a min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam faji'tu as'aluka ala sa'tahu yazkuru fi zalika syai'an faqala na'am kana ya'muruna idza kunna safran أو مسافرين ألا ننزع خفافة 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم فقلت هل سمعت يذكر في الهوى شيئا قال نعم كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فبينا نحن عنده إذ زاده أعرابي بصوت له جهوري يا محمد فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من صوته هاؤم فقلت له ويحلك أغضض من صوتك
فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا. فقال والله لا أغضض. قال الأعرابي مرء يحب القوم ولما يلحق بهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة. فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من العلم من المغرب مسيرة عرضه أو يسير الراكب في 40 أو 70 عاما. قال سفيان أحد الرواة قبل الشام خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة لأبغلق حتى تطلع الشمس منه. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan lain-lainnya. Dan katanya hadis ini hadis hasan sahih. Hasan sahih ini hasan itu artinya baik, sahih itu artinya sah, nyata, terang, betul. Hasan yang baik lagi sahih. Artinya aku telah datang kepada Safwan bin Abbas bin Iyal, bukan Abbas bin Iyal ya. Safwan bin Iyal radhiyallahu anhu menanyai dari hal menyapu sepasang sarung kaki, Katanya, apakah maksudmu wahai Zar? Namanya Zar, Zarin namanya. Aku datang kepadanya, kata Zar tadi ya. Apa maksud menyapu sepasang? Apakah maksudmu wahai Zar? Apa dia sepasang sarung kaki itu apa benda? Jawabku, hendak tahu. Katanya lagi, sungguhnya tu. Para malaikat mengembangkan sayapnya untuk orang yang menuntut ilmu kerana suka dengan apa yang dituntutnya. Kataku lagi, aku tak tahu tentang menyapu sarung kaki sesudah buang air besar dan buang air kecil. Dan engkau adalah seorang dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku datang bertanya kepadamu, adakah engkau mendengar beliau menyebut sesuatu dalam perkara ini? Jawabnya, ya. Aku ada dengar, katanya. Beliau menyuruh kami apabila kami memusafir supaya tidak menanggalkan sarung-sarung kaki kami. Lagi apa? Selama 3 hari 3 malam, melainkan kerana junub. Tetapi kerana buang air besar, buang air kecil dan tidur, kemudian aku bertanya lagi, adakah engkau mendengar beliau menyebut sesuatu dalam perkara berkasih sayang? Jawabnya, ya. Kami telah bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berjalan, sedang kami berada di sisi beliau. Tiba-tiba seorang badui memanggilnya dengan suara yang nyaring, wahai Muhammad. Dia tak panggil Rasulullah, dia belum beriman lagi dengan Rasul. Dia panggil wahai Muhammad. Beliau pun menyahut dengan suara yang seperti itu pula. Dia jawab dengan keras, dengan oleh Rasul, jawab oleh Rasulullah dengan keras juga. Nyaring juga jawabnya. Ya, kata dia. Aku berkata kepada badui itu. Sayang, rendahkan suaramu. Wahai badui, rendahkan sedikit suaramu. Sesungguhnya engkau sedang berada di samping Nabi SAW. Kau adalah dilarang bersuara keras seperti itu. Dia menjawab, demi Allah, aku tidak akan merendahkan suara. Seorang kasih kepada kaum tatkala berjumpa dengan mereka. Mendengar itu sabda Nabi SAW, seorang itu bersama dengan orang yang dikasihinya di hari kiamat. Setelah itu beliau terus bercerita kepada kami sehingga menyebut sebuah pintu di sebelah matahari. Sebuah pintu di sebelah matahari terbenam seluas 40 atau 70 tahun menunggang. Kata Abu Sufyan, seorang periwayat di sebelah Syam, pintu itu dijadikan Allah pada hari menjadikan segala lapisan langit dan bumi terbuka untuk taubat.
dan tidak ditutup sehingga terbit matahari daripadanya. Ya. Maksud hadis ini apa? Betapa besarnya kelebihan orang yang menuntut ilmu. Dari sini dikatakan hadis ini ataupun disebut oleh Rasulullah, hadis orang yang menuntut ilmu itu, pahala ataupun ganjaran untuk orang yang menuntut ilmu itu amat besar sekali. Banyak hadis-hadis yang memberi kelebihan untuk orang yang menuntut ilmu. Kalau kita nampaklah ada mata pandangan tembus, kita akan nampak malaikat-malaikat tu memayungi kita, melindungi kita, menaungi kita dengan sayap-sayapnya, berlapis-lapis sampai ke langit lapis. Kalau kita nampaklah, tapi mun tak nampak, tak adalah apa, hanya kena yakin saja apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Ya, kerana mereka pun suka berada dalam majlis ilmu seperti kita hari ini. Nampak seolah-olah berlapis-lapis sayap sampai ke langit. Lagipun tuan-tuan yang berada dalam majlis ilmu ini dikira sebagai dalam berjuang di jalan Allah. Man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yamut. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan tujuan untuk menuntut ilmu, maka dia sentiasa dikira sebagai berjuang di jalan Allah sehinggalah dia kembali ke rumahnya. Kalau tak sempat balik garang, langgar di katak mati, langgar di kredit mati, bukan kredit tu mati. Ya, tuan-tuan, dia langgar di kredit mati. Maka mati itu mati jalan apa? Mati di jalan Allah. Orang mati jalan Allah, mati apa gelarnya? Sekali lagi, orang mati jalan Allah, mati apa gelarnya? Mati syahid. Tak ke tak nak? Sekali lagi, tak ke tak nak? Atas? Okey, soalan yang kedua. Siapa nak mati kejap? Angkat tangan. Udah tak nak? Itu saja melawak je tu, ya? Memang pun Allah pun tak ada suruh kita minta mati. Kalau ada penyakit apa buat? Berubat. Tapi kalau mati dikira syahid. Masuk syurga tanpa hisap, tahu orang syahid. Begitulah fadilat orang yang menuntut ilmu. Dia dikira di jalan Allah sehingga dia kembali ke rumahnya. Sudah sampai ke rumah, tak ada syahid lagi lah. Kalau di perjalanan dia mati, kira syahid itu. Itu satu aja. Lagi apa fadilatnya? Selangkah dia berjalan, dia dapat 10 kebajikan dan dihapuskan 10 kejahatan. Selangkah 10 kebajikan, terhapus 10 kejahatan. Jadi tuan-tuan datang dari rumah tadi, berapa langkah kan? Dari rumah tu kemari. Daripada Haji Jampur, berapa langkah dari rumah kemari? Kalau nak tahu, tinggal doktor. Jalan kaki baliknya. Bilang langkah tu. 1, 2, 3, 4. Baru boleh tahu. Berapa pahala yang dapat. Selangkah 10 ganjaran. Dihapuskan 10 kejahatan. Itu dia fadilat orang menuntut ilmu, ya. Sehingga dinaungi oleh malaikat dengan sayapnya, walaupun secara bertanya. Walaupun secara bertanya. Dalam pelayaran atau pengembaraan, ya, orang boleh menyapu saja sarung kakinya. Sebab dalam kitab fiqh ada satu bab namanya menyapu muza. Ada pernah dengar tak? Menyapu muza, iaitu menyapu kasut. Sarung kaki. Kasut tu kira sarung kaki lah. Dengan syarat jangan ada najis. Nak ambil uduk tak payah buka kasut tu. Dari luar je boleh sapu. Tapi 3 hari 3 malam. Lebih daripada itu tak boleh. Setakat 3 hari 3 malam. Ada satu bab dalam kitab fiqh, iaitu kasut yang dipakai ketika musim sejuk. Di musim sejuk tak boleh buka, tak payah buka kasut tu. Nanti kalau buka kasut jadi mudarat. Jadi boleh ngambil uduk, sapu di luar kasut tu aja. Namanya menyapu muza. Tanyalah ustaz-ustaz fiqh, tuan-tuan, ya. Di surau ke di masjid, tuan-tuan, ada ustaz-ustaz yang mengajar ilmu fiqh. Jadi dia bertanya bab itu. Dalam pengembaraan ataupun dalam musafir, orang boleh menyapu saja sarung kakinya selama 3 hari 3 malam. Dari hadas, buang air kecil. Dari hadas, kalau dah tak ada uduk, maksudnya nak ambil uduk, sapu aja, tak payah buka kasut tu.
Atau buang air besar. Itu juga hilang ada bila dah buang air kecil, buang air besar tak ada wuduk lagi kan. Juga sebab tidur. Semua ni benda-benda yang membatalkan wuduk. Buang air kecil, buang air besar semua batal wuduk. Tapi kalau jenabah tak boleh. Kalau keluar mani umpamanya yang wajib mandi, itu kena mandilah. Kena buka sarung kaki tu. Dengan tidak usah menanggalkan sarung kaki, itu namanya menyapu muza. Kemudian yang ketiga, tadi yang pertama betapa besarnya kelebihan orang menuntut ilmu. Yang kedua, dalam pelayaran, dalam musafir, boleh kita sapu wajah kaki tu, kasut tu, tak payah dia buka kasut tu. Yang ketiga pelajaran daripada hadis yang kita baca tadi, bercakap keras terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan bercakap keras terhadap Nabi, marah sahabat marah, Allah pun marah. Dan terhadap orang-orang yang pangkat di atas, itu adalah satu kesalahan adab. Bukan kesalahan jenayah, kesalahan adab. Kita bercakap dengan bapa kita keras ke? Kita bercakap dengan mak kita kasar ke? Mak, lekaslah orang nunggu ni. Begitu boleh ke? Tak boleh. Cakap dengan Tok Guru, boleh kasar-kasar ke? Lekaslah ustaz, orang dah nunggu ni. Boleh? Tak boleh. Begitu juga pemimpin. Cakap dengan pemimpin boleh? Cakap dengan apa? Menteri besar ke? Kenapa tak datang? Orang ni nak nunggu saja. Boleh? Tak boleh cakap keras. Begitulah orang yang pangkatnya tinggi lebih daripada kita. Jangan cakap keras dengan mereka. Satu kesalahan adab, bukannya kesalahan jenayah. Tak ada mana-mana undang-undang pun tak ada akta yang cakap keras ni. Tapi kalau menghina ada. Cakap keras tak ada ya. Cuma dia kurang adab saja. Tak ada adab. Kesalahan adab dan terhitung satu dosa. Kata setengah sahabat tu berdosa kalau cakap keras dengan pemimpin. Tetapi bukan semua orang yang bercakap keras itu kerana marah. Kalau bapak tu pekak, kita nak bercakap dengan dia macam mana? Menang bapak? Ayah, dengar ni kan? Ada macam mana? Kena kuatlah. Tapi cakap kuat bukan mesti cakap keras. Cakap kuat tu boleh jadi dengan tujuan lembut. Ayah, marilah makan. Cakap keras ke cakap kuat? Cakap keras ke cakap kuat? Cakap kuat. Begitu juga dengan mak dan sebagainya. Dia lain dengan cakap keras. Kalau cakap keras macam mana? Ayah, orang dah nunggu lama-lama ni. Apa lagi? Tunggu. Marilah. Orang dah lapar 2 bulan ni. Itu cakap apa? Cakap keras. Sikit lagi tuan-tuan. Adalah satu kesalahan adab dan terhitung dalam satu dosa. Tetapi bukan semua orang yang bercakap keras itu kerana marah. Atau tidak menghargakan orang lain. Malahan ada juga kerana terlalu suka dan sayang. Kerana dia cakap tu sayangkan orang tu, jadi dia cakap keras. Macam orang tadi ni, orang Badui ni bercakap dengan Rasulullah, dia kerana sayangkan Rasul tu. Itu dia cakap kuat tu. Bukannya keras ada, kuat aja ya. Yang seperti itu tidak mengapa. Sebab itulah maka Nabi bersabda, pintu taubat yang disediakan Allah itu sangat luas. Tidak sempit untuk menerima berbagai-bagai taubat. Sentiasa terbuka sehingga perjalanan matahari tetap demikian kelihatan. Lagi ada matahari itu masih terbuka pintu taubat. Tak ada ditutup. Untuk individu, bila ditutup pintu taubat, bila ditutup setiap orang ni daripada pintu taubatnya, sehingga nyawa sampai ke kerongkongan, baru ditutup. Udah terdekat, tak ada taubat lagi tu. Tahu ke terdekat? Dah dekat nak mati. Tak ada taubat lagi dah. Selagi dia ada nyawa lagi, maka selagi itulah ada dibenarkan kita bertaubat. Untuk masyarakat, untuk semua orang, bila ditutup pintu taubat? Apabila matahari terbit dari barat. Itu dah tertutup pintu taubat. Bila dah tiup sangkakala, tak ada taubat lagi dah. Wallahu alam. InsyaAllah kita akan sambung lagi hadis yang ke-8. Ini hadis yang ke-7 dah kita baca. Panjang benar hadisnya. Penerangannya pun panjang juga sepatutnya. Tapi kerana masa tak cukup, udahlah tu. Sekian dulu. Dan di belakang sana tu ada risalah-risalah untuk ambillah seorang satu. Saya bawa untuk apa? Kota Raja. Ada kem cinta Rasul di Kota Raja. Siapa nak masuk, ada anak-anak cuti sekolah ni, boleh hantar ke situ kalau nak ngantar. Idak-idak lah ya.
Sekian dulu aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li